Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah pertamanya kerana dengan izin dan inayahnya, pertolongannya, kita dapat meneruskan halaqah ataupun usrah mingguan kita, yang mana pada malam ini giliran Masjid Al-A'la. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita baca dan kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sekurang-kurangnya memberikan keberkatan dalam urusan kehidupan kita. Di antara kelebihan kita mendengar hadis Nabi seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, hari ini manusia berlumba-lumba mencari barangan yang kononnya, dakwaan yang kononnya mengatakan ini merupakan warisan ataupun tinggalan, athar, bekas yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kasutlah, bajulah, pedanglah. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang mengetahui hakikat kesahihan dakwaan ini. Tetapi tuan-tuan, sepatutnya sebagai ingatan bersama, dalam kegairahan dan semangat manusia berlumba-lumba mendapatkan kononnya untuk mengambil barakah, keberkatan daripada barang-barang yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipastikan kesahihannya, sepatutnya semangat itu disalurkan dalam mencari dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh, tidak ada suatu hadis yang menyuruh kita mencari barang tinggalan Nabi, tak ada. Tidak ada walaupun satu riwayat yang menyuruh umat Nabi ini untuk mencari atau mendapatkan barang tinggalan Nabi. Tak ada. Rasulullah tak pernah kita suruh kita cari baju dia, tak pernah. Tak ada dalam satu riwayat. Tak pernah dia suruh kita cari kain dia ke, kasut dia ke apa, tak ada. Dalam riwayat tak ada. Tetapi yang disuruh oleh Nabi, yang dikempen, dianjurkan oleh Nabi, Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ini kena disebut supaya manusia jelas apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan apa yang Nabi suruh kita cari. Nabi suruh kita cari hadis dia. Yang dia tinggalkan kepada kita hadis dia. Dia tak tinggalkan barang-barang pusaka, warisan, artifak tu dia tak tinggalkan, dia tak sebut pun. Benda itu kebanyakannya dah musnah, dimamah
usia, ditelan zaman. Yang dia suruh kita cari, yang dia kata taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Aku wariskan kepada kamu dua perkara. Berpegang dan carilah kedua-duanya. Kaji, mengaji, hafal, dengar, baca. Dua benda. Al-Quran dan hadis. Jadi sepatutnya, kita nak sebut juga dalam mukadimah ni, semangat umat Islam adalah dengan mendengar, menghafal hadis Rasulullah. Ini sebesar-besar keberkatan. Naddarallahu imra'an man sami'a maqalati. Nabi sebut, Nabi kata Allah akan memberikan cahaya, nur kepada orang yang mendengar hadisku, maqalati, perkataanku. Jadi tuan-tuan ni, mari ni nak dengar apa? Nak dengar perkataan Nabi, nak dengar hadis Nabi. Sebab itu tuan-tuan datang. Tujuan tuan-tuan duduk memberikan masa ni nak dengar qala Rasulullah. Nak dengar apa Nabi kata. Apa Nabi buat? Maka sebab itu tuan-tuan, halaqah dan majlis yang seperti ini kita jangan tinggalkan. Ada sahaja majlis-majlis yang dibacakan di dalamnya hadis, diterangkan di dalamnya hadis Nabi, kita jadilah salah seorang daripada orang yang duduk di dalam majlis itu. Mudah-mudahan wajah kita diberikan cahaya oleh Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala طلب بعض أصحاب النبي وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم ترأهم؟ قال نحو من 70. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa terjemahan hadis ni? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi meminta kepada Nabi untuk talaba ba'du ashabin Nabi wudu. Sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi ni cari air untuk berwudu. Dia pergi cari air, nak ambil air sembahyang. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengok sahabat cari air tak ada. Air nak berwudu tak ada. Nabi kata hal ma'a ahadin minkum ma, ada tak siapa-siapa yang ada air? Siapa-siapa ada air tak? Salah seorang daripada kamu ada tak siapa yang ada air? Bawa mari sini. Fa wada'a yadahu fil ma'. Nabi SAW pun meletakkan tangannya ke dalam air tersebut. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat mengambil wudu daripada bekas air itu. Yang Nabi letakkan tangan dia dalam bekas tadi ni. Nabi kata mari ambil wudu. Bismillah, ambil wudu.
Okey? Kata para sahabah, kata Anas bin Malik, aku melihat air keluar daripada asabi'. Asabi' jari. Kata Anas bin Malik, aku nampak, aku melihat air keluar. Yakhruju, keluar air daripada jari-jari Nabi itu memancut. Tuan-tuan, jumlah orang yang berwuduk dengan air yang Nabi SAW letakkan tangan dia, yang kata Anas keluar daripada celah jari Nabi dan ini 70 orang. 70 orang. Cuba tuan-tuan bayangkan berapa banyak kuantiti air yang diperlukan untuk 70 orang ambil wuduk. Banyak. Tapi kata Anas bin Malik, dalam bekas yang kecil itu yang Nabi letakkan tangan ni, air tak ada. Air tak ada. Nabi letakkan tangan dia, kata Anas, aku nampak air tu keluar daripada celah jari Nabi. Kalau Nabi Allah Musa alaihi salam, mukjizat yang Allah kurniakan kepada dia, dia boleh buat apa? Dia boleh keluarkan air daripada batu, bukan daripada jari, daripada batu. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Quran kata apabila Musa minta air, faqul nadrib bi'asaka al-hajar, kami suruh dia ketuk dengan tongkat dia batu, keluar memancut daripada batu itu air. Nabi Musa alaihi salam dia boleh mengeluarkan air daripada batu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air daripada celah jari. Daripada jari ni keluar air. Dan orang ramai boleh berwuduk. 70 orang kata Anas bin Malik. Daripada awal, daripada orang yang pertama sampai orang yang ke-70, semua sempat. Semua cukup. Bukhari Muslim. Sahih. Satu lagi hadis. Kalau kita tengok daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, dia kata dalam peristiwa Hudaybiyah, dalam peristiwa Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dalam satu bekas air. Lalu para sahabat datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengadu bahawa mereka kehausan, tak ada air. Tidak ada air untuk berwuduk dan tidak ada air untuk minum, melainkan air yang ada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi hadis Anas, ini hadis Jabir. Lalu kata Jabir, apabila sahabat mengadu kata mereka itu dalam kehausan, mereka tak ada air untuk berwuduk dan tidak air untuk minum, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan baginda ke dalam bekas air tersebut dan memancar keluar daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam mata air. Keluar memancut-mancut, memancar-mancar daripada jari Nabi. Air tak ada. Tadi berapa orang? Hadis Anas tadi 70 orang. Hadis Jabir tak habis lagi. Jabir kata, kami segera minum dan berwuduk dengan air itu. Bila tengok air yang Nabi letakkan tangan dia tu memancut-mancut keluar dengan begitu banyak, kata Jabir, kami pun yang lapang air dahaga ni langgah minum lah, tak sangka. Bukan takat minum saja, ambil wuduk. Tuan-tuan, kata Jabir, dia yang riwayat hadis ni, dia kata apa? Kalaulah ada 100,000 sahabat
tentera, dalam pasukan kaum muslimin, ayak tu cukup. Ayak yang Nabi celup dengan tangan dia tu dalam satu bekas yang tidak besar itu, yang sahabat minum daripada itu dan sahabat berwuduk daripada bekas yang sama. Jabir kata, kalau ada 100,000, aku yakin semua akan dapat. Orang yang dengar hadis tu dia tanya Jabir, berapa? Anas tadi 70. Jabir kata kalau ada 100,000 pun cukup. Tak apalah, yang betulnya berapa orang? Yang dia kata tu kalau, tak yang sebenarnya berapa? Jabir kata, jumlah kami dalam peristiwa tersebut 1,500 orang. Hadis Bukhari. 1,500. Pasal itu Jabir berani kata kalau 100,000 pun cukup. Tuan-tuan, dua hadis yang kita baca malam ini adalah hadis-hadis yang menjadi bukti apa yang disebut sebagai mukjizat Nabi. Benda yang orang sebut sebagai apa? Bercanggah dengan adat. Tak masuk akal. Sesuatu yang berlawanan dengan logik. Sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan. Satu bekas air yang hanya cukup untuk seorang ataupun dua orang boleh dikongsi seramai 1,500 orang. Logik tak? Tak logik. Pelik. Benda itu yang disebut sebagai mencari adat. Mencari adat ni maksudnya pelik, luar biasa. Dan benda ini kalau dia berlaku kepada seorang rasul, kita katakan mukjizat. Mukjizat nah. Ini suatu kelebihan. Mukjizat tu asal perkataannya daripada perkataan ajz, iaitu maksudnya melemahkan. Jadi Nabi bila dia buat macam tu, dia melemahkan pihak yang menentang, yang menuduh Nabi tu bohong, yang menuduh Nabi tu tak betul. Bila dia tengok benda-benda yang luar biasa ni, ini satu perkara yang melemahkan tuduhan tu. Hebat lah kan? Kita baca kisah Nabi Musa dengan tongkat dia, macam-macam benda pelik dia boleh buat dengan tongkat tu. Baca kisah Nabi Isa yang boleh menyembuhkan orang yang buta, kan? Menyembuhkan orang yang sakit kulit. Itu dia panggil mukjizat. Dan tuan-tuan, mukjizat Nabi ni kalau kita tengok banyak. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi memang banyak. Antaranya, kalau kita boleh kongsi lah, kita boleh kongsi. Antaranya, mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kasar. Banyaklah kalau kita nak senaraikan. Antaranya, okey, satu, pokok kurma berbuah secara mengejut dalam tempoh yang singkat. Pokok kurma tu tak sepatutnya berbuah, tetapi berbuah. Tuan-tuan boleh buat? Sekarang ni kalau siapa-siapa boleh buat, dia kira magic lah, kan? Lah ni bukan musim harum manis. Tiba-tiba kita pergi rumah dia, dia jamu harum manis. Kita pokok ni urut 2-3 kali, keluar main buah. Oh, kita kata mukjizat. Mukjizat. Kita tengok. Daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, dia kata sewaktu ayahndaku meninggal, ayah dia Abdullah mati dalam peperangan Uhud. Jabir ni kalau tuan-tuan baca cerita dia menarik.
Dia ada adik perempuan banyak lah. Jadi malam nak perang tu, ayah dia panggil Jabir ni. Ayah dia kata, kalau aku mati esok, aku rasa macam aku nak matilah esok. Dan memang terbukti ayah dia orang pertama yang mati dalam perang Uhud. Ayah dia pesan lah suruh jaga adik-adik dia tu. Jadi dia ni, Jabir ni, oleh kerana dia ingat pesanan ayah dia tu, dia menikahlah dengan janda. Nabi SAW tanya dia, kau menikah Jabir? Dia kata menikah. Kau menikah dengan anak dara ke kau menikah dengan janda? Dia kata aku menikah dengan janda. Nabi kata, kenapa kau tak menikah dengan anak dara? Saibun am bikrun. Janda ke anak dara? Dia kata saib, janda. Kenapa tak menikah dengan anak dara? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Anak dara ni ada kelebihannya, kau main dengan dia, dia main dengan kau. Artinya banyaklah syarah dia. Dia ceritalah. Dia kata, ayah aku mati, pesan pada aku supaya jaga adik-adik perempuan aku yang ramai ni. Pada fikiran aku, kalau aku kahwin dengan anak dara yang sama usia, muda, yang tak ada pengalaman, dia mungkin tak boleh jaga dan urus adik-adik aku. Tapi kalau aku kahwin dengan janda yang ada pengalaman, yang mungkin berusia, yang matang, dia boleh jaga adik-adik aku. Aku tunai wasiat bapa aku yang pesan, kata kalau dia mati, dia amanah untuk aku asuh adik-adik aku ni. Barangkali perempuan yang janda aku kahwin ni bolehlah tunaikan hasrat tu. Nabi bila dengar reason dia kahwin tu, Nabi bila dengar explanation, penjelasan pasal apa dia pilih janda, untuk nak jaga adik-adik dia, bagi menunaikan hasrat dan amanah ayah dia yang pesan sebelum mati. Nabi kata, moga-moga Allah memberkati perkahwinan engkau. Dia jelas, fokus dia tu jelas. Dia kata, ketika ayahku meninggal, dia meninggalkan hutang yang banyak. Jadi waris kena settle lah. Hutang ni tuan-tuan, kalau si mati tu mati tak ada bayar, peruntukan untuk bayar hutang ni diambil daripada duit si mati. Sebab itu harta ni kalau kita mati, first pengurusan jenazah. Tuan-tuan mati, saya mati, nombor 1, harta kita akan diambil untuk urus jenazah. Kemudian daripada baki tersebut ditunaikan jika tuan-tuan ada melakukan wasiat. Tuan-tuan ada wasiat pada masjid ke, wasiat pada baitul mal maib ke, wasiat pada mana-mana anak yatim ke, wasiat itu akan diambil dahulu. Kemudian daripada duit tinggalan, duit warisan tuan-tuan itu juga akan dilunaskan hutang piutang yang ada. Yang mana mari tuntut dengan bukti. Ni juga banyak orang tanya. Dia kata mari tuntut tak ada bukti. Nabi kata al-bayyinah liman idda'a. Siapa yang dia dakwa, dia kena buat mai bukti lah. Okey, dia buat mai bukti, kita bayar. Akhir sekali, last sekali barulah harta itu difaraidkan. Jadi Jabir dia mengadu dekat Nabi, dia kata ayah dia mati, hutang tak habis bayar lagi, banyak. Jadi macam mana boleh bantu dia? Kemudian dia kata dekat Nabi, yang ada pada dia hanyalah sepokok kurma. Jabir kata, macam mana nak bayar Rasulullah? Dia nak tolong pak dia. Dia kata, macam mana nak bayar Rasulullah? Ada dekat dia bukannya banyak harta pun, adalah sepokok kurma. Sepokok kurma tu pun dah 2 tahun tak berbuah. Jenuh pesah. Nak bayar dengan kurma. Kurma dulu adalah benda yang ada duit lah, value ada harta lah kan. Dan sekarang pun ada nilai kurma tu. Maka apa yang dia buat?
Dia kata, aku sampaikan cerita ini kepada Rasulullah agar orang yang memberi hutang itu tidak melakukan perkara yang buruk kepada aku. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW, ni mukjizat ni, ajak Jabir, jom kita pergi ke pokok tu yang hang cerita tadi ni. Kemudian tuan-tuan, apa yang dia buat? Nabi SAW sampai ke pokok itu, dan Nabi SAW macam apa, pusing ke, tengok ke, kan? Dan Nabi baca doa. Dan Nabi kata dekat Jabir, petik, ambil buah dia. Bila dengar Nabi kata petik buah dia tu, Jabir kata, aku pun naik pokok tu. Pokok tu 2 tahun dah. 2 tahun dah tak keluar buah. Nabi kata, Jabir, naik, ambil buah dia. Ambil buah kurma, petik. Jabir kata, aku pun naik. Naik tengok berbuah. Kan? Aku pun kutip lah. Kutip. Cukup untuk bayar habis hutang pok aku. Hadis Bukhari. Lah bukan alih kira Bukhari Muslim pun dia tak pakai lah. Demam gitu. Dia kutip. Selesai. Nabi pi buat 1-2 benda. Nabi kata kat Jabir, naik, petik, kutip. Jabir pun, aku dah dengar Nabi kata gitu, aku pun naik, pegang ada buah. Selesai hutang Jabir. Tu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian juga tuan-tuan, satu lagi mukjizat Nabi. Pelik kan? Macam mana pokok yang 2 tahun dah tak berbuah, dan dia keluar lepas daripada dah habis bayar hutang, tak ada buah. Itu yang kata keluar saat dia tu. Keluar semata-mata untuk nak bayar hutang. Lala tu juga dia berbuah, banyak yang berbuah tu padan betul-betul, ngam-ngam nak bayar hutang. Habis. Kalau pokok duk berbuah ni menasabah juga. Ni 2 tahun Jabir. Tuan pokok tu kata 2 tahun dah aku tak boleh kutip apa. Macam kita kata mati lah. Tapi Nabi buat boleh. Satu lagi tuan-tuan, daripada Abdullah bin Mas'ud. Ni hadis yang keempat dah malam ni kita baca. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang mana satu hari kata Abdullah bin Mas'ud, dia menjaga kambing milik Uqbah di Mekah. Dia jadi ra'al ghanam, penggembala kambing. Dan tuan-tuan kalau baca dalam hadis, Nabi-Nabi ini semua pernah bela kambing. Ma ba'athallahu an-nabi illa ra'al ghanam. Tuhan tidak pernah hantar seorang nabi melainkan semua akan pernah menjadi pengembala kambing. Panjanglah ulama syarah pasal apa gembala kambing. Ada yang kata Tuhan sengaja biar para nabi ni berhubung dengan kambing. Kalau mereka boleh tahan dengan perangai kambing, boleh urus kambing, ada pengalaman macam mana nak pesah kambing ni, mereka macam ada skill, ada pengalaman, nanti mereka nak berurusan dengan manusia. Ada sebab lah kenapa Tuhan bagi tiap-tiap nabi ni menternak kambing. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW ni dia mari jumpa aku. Masa tu aku duk bela kambing. Bersama-sama dengan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Biasalah Nabi kalau pergi mana, Abu Bakar, Umar. Pasal itu ada hadis, masuk Nabi, masuk Abu Bakar, masuk Umar. Keluar Nabi, keluar Abu Bakar, keluar Umar. Bersama. Kemudian Nabi SAW tanya dekat Abdullah bin Mas'ud, ada susu tak? Kami nak minta minum sikit. Abdullah bin Mas'ud kata, ini bukan apa dia ni, kambing dia. Dia ni tukang jaga.
Jadi kalau nak minta susu ke, kena minta dengan tuan dia. Dia tak boleh bagilah pasal kambing bukan kambing dia, susu bukan susu dia. Dia jaga saja. Itu hak orang. Tengok Abdullah bin Mas'ud. Masa ni dia tak masuk Islam lagi. Dia budak lagi. Amanah. Kemudian Nabi SAW kata tak apalah, bawa mari kambing yang tak ada susu. Kambing yang tak keluarkan susu. Kambing yang dah tak ada susu lah, bawa mari. Kan? Bawa mari. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW pegang dia punya kantung susu tu. Nabi pegang, baca doa, perah keluar. Keluar susu tu. Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud kata aku pun minum, Nabi minum. Lepas tu dah semua minum kenyang, Nabi pegang, berhenti. Jadi Nabi bukan ambil hak orang. Pasal kambing tu memang dah tak ada susu. Bukan susu kambing tu. Artinya kalau susu kambing yang ada susu, artinya hak tuan dia lah. Tapi kambing ni tak ada susu. Lepas Nabi buat tu baru ada susu. Jadi dia tak ambil hak orang. Abdullah bin Mas'ud ni dia kata aku tengok dia jadi macam magic, aku rasa pelik, aku rasa tertarik. Tanya dekat Nabi, boleh ke ajak saya nak buat macam tu juga? Boleh tak ajak saya macam mana nak buat bagi keluar susu? Kambing yang tak ada susu ni pegang, lepas tu keluar susu. Ajak. Nabi kata benda ni tak boleh ajak. Ini yang kata mukjizat ni. Mukjizat sesuatu yang tak boleh diajar dan tak boleh dipelajari. Benda yang Tuhan kurniakan. Dia sama dengan karamah. Karamah ni maksudnya benda yang berlaku pelik macam ni juga tapi bukan dekat Nabi. Pelik juga tapi bukan dekat Nabi. Dekat orang biasa. Orang macam kita, orang biasa ni yang bukan Nabi ni, berlaku benda-benda yang macam kat Nabi ni, yang pelik ni, yang tu karamah. Dua-dua ni dia pun sama. Karamah dengan mukjizat ni sama. Benda yang pelik, luar biasa dan tak boleh diajar. Dan depa masa jadi tu Allah kurnia. Sebahagian wali-wali yang jadi kat dia karamah tu, yang dapat karamah tu, dia tak tahu, dia pun terkejut. Jadi benda ni tak boleh ajak lah. Tak boleh ajak macam mana nak buat bagi jadi, tak boleh ajak macam mana nak buat bagi tak jadi, tak boleh. Nabi bila Abdullah bin Mas'ud, dia tak boleh ajak pasal benda tu mukjizat. Benda tu untuk khas, keistimewaan untuk Nabi. Kalau ajak dekat Abdullah bin Mas'ud, ajak kat Abu Bakar, ajak kat semua orang boleh buat, jadi benda tu bukan mukjizat lah. Benda biasa lah, benda boleh diajak. Itu satu benda yang tuan-tuan kena ingat. Kalau ada orang kata boleh ajak, mari siapa-siapa dia kata saya boleh ajak, macam mana nak buat? Kalau benda yang boleh diajak, atau tuan-tuan boleh pergi menuntut, mengaji benda tu, boleh buat benda pelik tu, satu ya. Tuan-tuan baca dalam suratul Baqarah. Benda yang boleh diajak pada dalam suratul Baqarah, cerita Nabi Allah Sulaiman, benda yang boleh diajar. Sihir. Tuan-tuan balik, kalau ada masa, tuan-tuan tengok kisah Harut dengan Marut. Yang Quran cerita berlaku di Babylon. Di Babylon. Negeri Babylon. Turun dua, sebahagian tafsir kata dua malaikat, sebahagian tafsir kata dua manusia, Harut dengan Marut. Mereka mengajar sihir. Jadi dalam ayat itu jelas menunjukkan bahawa yang boleh diajar ni sihir. Sihir tuan-tuan boleh pergi mengaji. Bukan boleh pergi mengaji itu maksudnya halal pergi mengaji, tapi nak habaqnya sihir ni orang boleh ajak nak buat. Nak buat bagi tak nampak, nak buat bagi nampak, nak buat bagi hilang, nak buat bagi ni, sihir boleh. Kan? Tuan-tuan kena jaga.
Okey. Ada orang cerita, dia kata ada satu orang wali, tak tahulah wali ke apa ke, boleh ajar macam mana kita nak buat bila orang masuk rumah kita, dia tak nampak pintu keluar, dia tertutup pintu keluar. Lepas tu dia nampak dalam rumah kita tu macam laut. Jadi dia duduk berenang dalam rumah kita. Sebenarnya rumah kita, tapi dia nampak macam dalam laut. Jadi dia duduk berenang, tak boleh keluar. Ada orang boleh ajak benda tu, nak buat macam mana? Oh, dengar. Sakanah. Dia kata boleh buat. Jadi kalau siapa-siapa masuk nak buat tak elok, dia tak boleh keluar, dia duduk main, duduk cari pintu, tak nampak. Pintu duduk depan batang hidung dia pun dia tak nampak. Lepas tu kita duduk nampak macam dia duduk berenang atas lantai. Sebenarnya dia nampak laut, tapi sebenarnya lantai. Ada, kita boleh ajak nak buat lagu ni. Mai rumah kita 3 malam. Sihir. Sihir. Ini sihir. Bukan Quran. Syirik. Perbuatan ni khurafat. Tak ada. Kalau kata boleh buat, tuan-tuan, saya nak habaq macam ni ya. Kalau kata boleh buat bagi orang tak nampak, banyak orang duk kata tak nampak kedai, ada orang boleh buat bagi tak nampak kedai, sihir lah. Boleh tak? Memang boleh, tapi sihir. Yang paling banyak orang tak nampak apa dia? Tuan-tuan, apa dia yang benda yang paling banyak orang tak nampak? Kita pergi, dia kata ustaz ada orang buat kedai saya orang tak nampak. Banyak orang duk mai habaq kata hang kedai hang pi mana? Pindah pi mana? Saya duk ada, tak nampak. Hang duk heran orang tak nampak kedai hang. Ramai tak nampak masjid, orang tak heran pun. Masjid pun ramai orang tak nampak. Dia kata dia tak pergi masjid. Masjid mana? Tepi rumah hang. Ada masjid ke tepi rumah saya? Dia tak nampak. Nampak tuan-tuan? Siapalah pergi buat sampai masjid ghaib. Dia lalu pimai, dia tak main masjid. Bukan dia tak mau main, dia tak nampak, tertutup, terhijab. Jangan marah ke dia. Kita duk marah dia tak main, bukan dia tak main, dia tak nampak masjid. Macam dia pergi kedai tak nampak. Saya ustaz duduk langut daripada pukul 9, pukul 10 hang kena pergi buat ni, orang tak nampak kedai hang. Tuan-tuan, kalau betul lah ada amalan boleh buat bagi tak nampak, Nabi tak payah teruk-teruk korek parit. Cerita apa korek parit? Perang apa? Perang Khandaq, Ahzab. Ada dalam Quran surah Al-Ahzab. Ahzab tu cerita perang Khandaq lah. Salman Al-Farisi cadang dekat Nabi. Kita duduk dalam Madinah, kita korek parit. Jadi orang Mekah bila mai, mereka tak boleh nak langkah parit tu, kita selamat. Kalau mereka langkah, kita panah. Mereka nak pergi kok mana, nak masuk kok mana, kita korek. Nabi pun korek lah. Teruk Nabi korek tau. Penat sampai terlajak, terlepas sembahyang asar, korek parit. Korek sungguh lah. Mana korek sungguh lah sampai terlepas. Umar marah. Umar kata, dia kata terlepas kita sembahyang asar ni. Tapi kita duk baca lah. Yang Nabi penat-penat pergi duk korek parit buat apa? Kenapa Nabi tak baca waja'alna min baini aydihim sadda? Kan dia ajak baca tu. Kau tu tak mengaji lagi buat tu. Ni nak ajak ayat nak tutup ni. Nak tutup bagi orang tak nampak. Ayat nak bagi tutup tak nampak. Katalah tuan-tuan nak bagi tuan-tuan duk meniaga, lepas tu kawan tu meniaga lari. Tuan-tuan nak bagi orang tak nampak kedai dia. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Jadi orang lalu tak nampak. Yang nampak kedai tuan-tuan. Nampak kedai tuan-tuan. Dia tu orang tak nampak. Apa? Lepas tu kalau dia buat kat kita, kita nak buka balik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kita buka balik. Jadi orang nampak. Ini semua khurafat. Ini semua perbuatan tahyul. Nabi tak ajar. Ini bukan ajaran ahli sunnah. Ini betul-betul guna jin. Lepas itu mana-mana orang yang meniaga, orang buat sihir kat dia apa, doa, salat, tawakal pada Allah. Tak ada benda nak boleh buat. Allah Ta'ala akan rezeki di tangan Allah. Jangan usah hati.
Sepatutnya Nabi ni dah tahu orang musyrikin Mekah nak mai. Tak ada ke ayat-ayat apa baca supaya bila depa mai, bulan lepas kita mai Madinah duk tang ni. Ni pi mana pula tak ada ni. Pasal apa benda tu dah ada? Tak boleh ke Nabi buat? Sebab itu tuan-tuan, Allah mengajar para rasulnya untuk makan kena kerja. Untuk menang kena perang. Untuk senang kena susah. Nabi diajar demikian. Tiba-tiba mari kat kita semua nak jampi, semua nak tiup, semua nak embuih. Ini bukan ajaran Nabi. Itu saya nak sebut sikit supaya jelas kepada kita, jika benda-benda yang boleh diajar, boleh dipeturun. Ni saya nak peturun ni saya nak ajar ni saya nak bagi ilmu ni. Kalau nak bahasa lagu tu, ketahuilah ini bukan ajaran Islam. Kerana Nabi tak pernah peturun ilmu-ilmu seperti itu. Hadirin mukminin. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja mempunyai mukjizat dari sudut yang kita tengok tadi, banyak lagi cerita-cerita Nabi dipanggil untuk apa? Makan keduri. Kan? Tiba-tiba Nabi ajak sahabat ni nak panggil Nabi saja. Kan? Dia masak tak banyak. Lepas tu pilah panggil Nabi. Kan? Lepas tu Nabi SAW ni, dia punya style dia ajak orang makan jemaah. Dia ajak ramai. Ahli sufah pi. Kawan ni tuan rumah kecemah, nak larang tak boleh. Dia habaq kat bini dia, habis Nabi ajak ramai. Dia cerita kata makanan tak banyak. Nabi kata, mai aku cedok. Semua yang mai, semua kenyang. Dan tuan-tuan biasa baca ada hadis Bukhari, kisah Abu Hurairah dengan susu. Kan? Abu Hurairah kata, aku lapar. Pergi rumah Nabi, ada orang bagi susu. Satu bekas. Duk ingat kata kenyang lah pasal aku dengan Nabi ya. Jadi banyaklah boleh minum. Tak tahu Nabi kata, Abu Hurairah, pergi panggil semua orang duk masjid tu mai. Abu Hurairah kata, tak banyak kan. Pergi panggil semua mai. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi suruh pergi bagi orang lain minum dulu. Aku tak minum lagi. Bagi minum. Last sekali baru sampai dekat Abu Hurairah. Nabi tahu dia sudah hati kan. Dia tengok, dia ingat dia tak cukup lah. Nabi kata minum sampai kenyang. Semua yang mai tadi bukan jerit tau. Minum sampai kenyang. So ini kita ahli sunnah tak nafikan. Mukjizat ni kita tak nafikan. Memang boleh berlaku. Bukan sahaja kepada para rasul, termasuk juga kepada kekasih-kekasih Allah di kalangan para awliya, wali-wali ni. Tetapi kata al-Imam Syafi'i, hendaklah diukur perkara yang pelik itu dengan pegangan dan amalan manusia itu. Imam Syafi'i kata ukur pegangan dengan amalan dia. Saya sebut benda ni kerana apa tuan-tuan? Kerana hadis-hadis yang pelik ni bukan semua kita tolak. Yang tak masuk akal ni bukan semua kita kata karut. Bukan kata benda-benda yang nonsen ni. Tak. Kalau dia datang daripada jalan yang sahih, berlaku kepada Rasul, berlaku kepada orang-orang yang benar akidah dan ibadahnya, maka kita katakan ini adalah benda yang sahih, anugerah dan kemuliaan Allah. Tetapi untuk benda itu dipelajari, diajar, diperturunkan, diwariskan kepada manusia lain, tak, ini anugerah Allah. Dan kita kena hati-hati dengan talbis iblis, yang manusia kadang-kadang dia tengok benda pelik, dia jadikan itu hujah. Dia tak baca dah akidah kawan tu, agama kawan tu, iman kawan tu, dia baca kawan tu pandai buat pelik. Mudah-mudahan tuan-tuan, satu dua hadis yang kita baca malam ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak mukjizat yang Nabi tinggalkan kepada kita? Mukjizat-mukjizat lain berlaku pada zaman Nabi hidup. Hanya satu saja mukjizat yang Nabi tinggalkan selepas daripada kewafatan dia, Al-Quran. Tuan-tuan tengok Al-Quran, itulah mukjizat
terbesar Nabi. Tak payah cari tongkat Nabi Musa. Ada orang pergi cari tongkat Nabi Musa. Kayu kokoh, tak tahulah betul tak betul. Bahtera Nabi Nuh, tak payah cari. Tak tahu duduk mana. Al-Quran yang ada ni mukjizat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.